Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Summa amma ba'd. Baik, mudah-mudahan dikasihi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih karena masih lagi menunggu. Mudah-mudahan penantian bukan satu penyiksaan. Tak boleh jawab WhatsApp-nya. Mesti jawab WhatsApp. Sangkut. Sebelum tengok kepada Bidayatul Hidayah, saya teringat kepada satu pesan Nabi SAW. Rukun kebahagiaan manusia untuk hidup di dunia ini ada 4 rukun bahagia yang biasa kita dengar. Tapi bukan semua, maksudnya sebahagian daripada rukun untuk menjadi bahagia ada 4 kata Nabi SAW. Yang pertamanya ialah imra'atun salihah. Banyak hadis yang saya dah tengok. Masuk semalam masuk tazkirah di Belinjau. Ujung hadis itu kebahagiaan seorang itu termasuk juga ialah zaujah. Dalam hadis ini imra'atun salihatun. Dalam hadis yang semalam itu dia buat zaujatun la tabghihi hiwala. Maksudnya perempuan yang tiada menuntut akan kesengsaraan bagi suami. Fi nafsiha wa malihi, kerana dia dapat menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya. Maka Nabi kata dalam hadis ini, rukun untuk bahagia ialah apabila seorang itu mempunyai isteri yang solehah, akan jadi bahagia. Kalau dia nak pergi kerja pun, oleh kerana isterinya baik, dia rasa tenang tempat kerja. Kalau isteri jenis nakal ataupun su'in, su'in ni mana akhlak yang buruk lah. Akhlak yang buruk, maka dia pergi kerja tak tenang. Hidup fikir, isteri aku kat rumah dua aku. Kalau kita pula jenis kelekuk pula dengan isteri, dia nafkah bagi cukup-cukup, mana 2 persalinan dia setahun, kita pun jadi rasa risau juga, takut dia jual harta. Sebab dia nak beli gincu budak. Gincu tu aksesori, bukan rukun pakaian. Jadi dia baginya ialah kelekuk, kemudian baju buruk, selipat, itu je. Kalau dalam dia tak kaki, kalau luar, kalau wajib, kalau dalam sunat, baju dalam tak ada, kain kecil tak ada, waktu tak ada. Orang perempuan dia banyak benda. Tudung besar, tudung kecil, kain besar, kain kecil, baju besar, baju kecil, tuala besar, tuala kecil. Semua besar, semua ada kecil. Orang lelaki semua tak ada. Tak apa, tuala tak ada. Tak apa, jadi kita kan mereka diwalak balik. Sejadah bawa mari, saya nak buat lak kalau tak ada. Kain-kain ridak apa, semua tolak, serupa ya. Jadi orang perempuan, persalinan dia bagi banyak tu. Maka dia tinggal isteri dia bukan hak jenis solehah pula. Maka dia pergi kerja, dia rasa bimbang, takut jual harta ke orang mari petang-petang ni, beli apa barang lusuh apa tu, bateri lama, surat khabar lama, dia pun ambil kasut. Ni uncle, ini kasut Nike ni ambil lama berapa? Ini tengok-tengok, oh ini 100 boleh angkat, padahal dia beli 400. Kalau isteri yang su'in, ataupun apa jua dia buat perangai dia yang tak sepatutnya berlaku. Itu kalau dapat isteri yang salihah, aman kita nak kerja, aman anak kita duduk dia. Itu maksud salihah. Iza nazarta ilaiha sarratka, kau tengok je kat dia bahagia. Iza nazarta ilaiha sarratka, Nabi kata itu bahagia. Bila engkau tengok je kepada dia, akan rasa membahagiakan engkau. Seronok kita tengok kat dia. Bila tengok
Tak kira muda tua Ustaz. Ustaz tua dah, Ustaz tak bekerja. Tak semestinya tua. Apa ni baru sedap tengok tak? Padan dengan kita. Padan dengan kita juga. Kita tengok pandangan kita yang rasa tak apa comel hak umum tu sebab kita tua. Pasal anggap muda. Kalau kau anggap kau bertua sama dengan dia, sama je lah. Yang jadi kita nampak yang lain tu cantik sebab kita tengok di luar tu cantik. Sebab tu Islam ajarnya ialah ghaddad basarak. Ghaddad maksudnya kunci, tutup mata engkau. Tutup pandangan engkau daripada lihat yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Jadi bila kita tengok perempuan luar yang cantik-cantik, kita tengok orang tak cantik lah. Sebab tu Islam ajar kau jangan tengok SOP dia bila kau keluar, kau jangan tengok perempuan-perempuan lain. Sebab bila kau tengok perempuan lain akan memberi kesan kepada pandangan kau kepada isteri engkau di rumah. Kalau kita biasa duduk makan sedap kat kedai contohnya, bila balik ke rumah makan tak sedap rasanya. Layan di kedai Thai terutama sekali. Layanan cukup istimewa. Kita kerap pergi ke sana dengan abang nak akan program. Abang usuk kita tengok abang haji ni comel sungguh dia kata. Macam orang Arab dia kata. Kita nak kata Arab tak Arab. Tak. Dia bagi layan macam tu. Contoh dia, contoh. Ni marah. Tahu dah tunggu tak ni jangan marah sabar. Soalan apa ni? Maknanya layanan di luar tu ya Allah. Tapi kita balik kat rumah tak tanya pun. Ataupun makanlah, makan apa ada dah. Buat haji tu masuk belakang dah tu masuk. Makanlah makan. Nak lipat kain ni. Dia duduk lipat kain. Kita dah pakai ngejebong masuk. Jadi berbeza tu. Jadi suasana itu menyebabkan tidak jadi aman damai di rumah. Sebab tu Islam ajak ghaddad basarak, kunci, tutup matamu tengok luar. Jadi bila kita tak tengok luar, comel kau huduh, kau terik, kau kena kau, kita tengok hak rumah kita. Bila tengok rumah kita terik, kau kena, hak tu yang kita satu tu ada. Satu je ada. 2 kau 3 4 tak apalah kalau boleh. Contoh dia itu salihah. Dan isteri salihah juga ad-dunya mata'un wa khairu mata'uha imra'atun salihatun. Dalam hadis lain kata dunia ni mata' sebagai harta dagangan. Sebaik-baik harta dagangan simpanan kamu itu ialah imra'atun salihatun, perempuan yang salihah, iaitu isteri yang salihah. Sebaik-baik. Banyak penafsiran hadis-hadis mengenai perempuan yang salihah ini. Ada lagi ciri perempuan salihah pula, ialah tazawwajul waludul wadud. Nabi kata berkahwinlah kamu dengan perempuan yang anak ramai. Berkahwinlah kamu dengan perempuan yang banyak kasih sayang. Itu ciri salihah. Mana anak ramai? Bulan Disember 1, bulan Januari 1. Mana ramai. Tapi kalau ikut Islam tak betul tu. Ikut Islam 2 tahun 2 tahun. Haulaini kamilaini, 2 tahun menyusu. Sebab itu baru mengandung. Itu kaedah yang paling baik lah. Yang paling baik sebab kalau dalam tempoh kita menyusu tiba-tiba termengandung, mana ibu tu tenang. Ibu tenang. Sebab susu nak dikeluarkan lagi, kemudian anak yang dalam pula nak makan lagi susu daripada dalam. Tak kira susu bapa lagi tu. Tu hak anak tu. Bapa tolong juga boleh tahan juga. Lagi-lagi hak kecil manis lepas makan ubat dia bukan kira. Kecil manis ni. Time dia rasa nak mengawal, dia mengawal. Tak ada 3 bulan pun tak. Bagi kecil manis, dia ikut teraga. Tu nak ambil kira belakang tu. Islam ajar 2 tahun. Mana walud, maknanya suka beranak. Inni mubahin bikum bikasratil umam. Aku amat bangga kalau umat aku ramai, kata Nabi. Nabi bangga seronok dia berdiri di pada mahsyar, di belakang dia tu umat. Sebab semua nabi-nabi akan berdiri dengan panji-panji masing-masing, akan bawa panji-panji, di belakang mereka tu umat mereka. Berapa ramai, berapa sikit, begitulah. Jadi aku bangga kalau umat aku ramai. Maka walud, beranak pinaklah kamu. Carilah keturunan yang mana anak ramai. Itu pesan dia. Pesan Nabi SAW. Maknanya lepas
Habis dah patah pun dia pun tengok kau budak kecil tu. Abang nak sore lagi. Gitu. Bukannya sekali ni je berani. Lepas ni tak sesuai dah. Tak nak dah beranak sakit abang. Abang sakit sekali je masa perhatian dulu je. Kita ni ingat kau kita kilat tu. Yang ni tak ya. Ada lah ayat tu dulu. Ingat kau kita kilat. Dia marah pula kat lelaki dia sebab lelaki dia nak anak ramai. Tak betul. Nabi kata wadu. Tapi ikut kaedah Islam lah. Ikut SOP yang diajarkan oleh Islam. Yang kedua wadu. Wadu tadi maksudnya ialah isteri yang banyak kasih sayang manja. Manja je. Kena manja. Sebab kalau orang manja ni kita macam di kedai Thailand tadi ya. Dia mari duduk, dia ambil pensel duduk, dah kursi. Dulu dia berdiri. Sekarang dia kursi. Apa? Dia main buat belok dekat tu. Apa macam lapar tu. Apa nak makan hak budak kau hari ni? Tanya ayat gitu. Tom yam ada, tom yam potek ada, tom yam putih ada, sup ekor ada, sup lala gajah. Air holik, potek, kopi keputek. Memang. Kalau tak pergi ke dia mungkin ustaz lah. Merata orang aja. Dak, pak ni surau kata buat jamuan. Takut nak buat jamuan dia kena pergi ke kedai Thailand tanya ustaz mana ustaz? Tom yam apa lagi? Mari. Itu manja maksudnya. Kita boleh ambil manja dia tu, ambil manja dia letak di bini kita. Tu kaedah dia. Sebab Islam ajar manja-manja ni SOP Islam manja. Jadi bini pun tengok. Bila gitu kat sekali masa makan tu. Lelaki kata, apa kena dengan awak ni? Boleh beat ke apa? Tak puas tengok muka abang. Kayak gitu sekali, tak puas tengok muka abang. Kita nak makan pun rasa tak gamuk dengan bini tengok putih. Lepas tidur tak bau dia, Haji Yusuf. Sekali-sekali mari duduk masa tak semaya Jumaat dia surau ataupun balik semaya duha pun tidur tak ribu dia. Suami pun kena faham sebab tu kena mari belakang. Suami pun buat je nak bini macam lak kucing bertekuk. Manja. Cucu tengok. Mana tak uangnya tu manjanya. Biar cucu sebut begitu sekali. Ni kat wemu nak pergi mana wemu tu? Start motor. Orang ngetel tu kau apa balik tak tahu. Cakap nak balik. Cuma tak baca lagi. Bagi sarung tangan baru tahu. Buat manja kat sekali main nusuk apa kau lah. Main sorok-sorok sekali-sekala tua-tua umur 60 becin 70 ni. Balik bila depan ni nak main nusuk, main sorok-sorok. Bila? 1 2 3 bini kita pun masuk nusuk alam-alam. Kita pun sudah ada sebelah TV tengok TV jawab WhatsApp sejam. Dia pun keluar peluk. Datang ada orang turun tak cari aku kata peluk. Aku tak ingat. Aku pakai tua 70 pakai nyayuk lagi. Terlupa aku nak cari mu tadi. Minta maaf lah. Aku terlupa. Tu dah tua dah. Tua sangat kalau nyayuk. Mai sorok-sorok pun terlupa tadi. Tinggal menjadi baloh pula agak-agak tu maksudnya waduk. Nabi ajar Nabi bermanja-manja sampailah usia wafatnya Nabi SAW usia 63 masih lagi manja-manja dengan isteri-isteri pun manja dengan Nabi, penuh dengan tasamuh, tolak ansur, tolerasi yang begitu tinggi Nabi SAW. Yang kedua nikahnya ialah wal maskanul wasi', rukun bahagianya bila kita ada rumah ataupun tempat kediaman yang agak wasi'. Luas ini ialah bukan luas dari segi perimeter dia, tidak. Luas dia adalah ketenangan kalau kita duduk di dalamnya. Ada orang rumah yang besar, rumah besar hebat tapi tak tenang. Ada orang rumah yang kecil tapi dia tenang. Kita nak yang wasi' itu maksudnya lapang dada kita duduk di situ, tenang kita. Kalau kita kata ada setengah orang tu tak nak duduk rumah sendiri, itu susah nak maintain apa. Dia duduk rumah sewa. Rumah sewa tak apa dia tak. Kerana kita pindah. Duduk 2 tahun dia pindah. Ada juga orang prinsip macam ni. Ada orang prinsip tak boleh, tak sedap duduk rumah sewa, sedap duduk rumah sendiri. Janji dia wasi' itu luas, dia boleh tenang. Dia tak aku duduk rumah sendiri jauh pada masjid surah, aku duduk rumah sewa dekat dengan masjid. Buka pintu tunggu masjid. Contoh.
Jadi lebih tenang di situ. Walaupun rumahnya kecil, tapi dia tenang. Itu maksudnya maskanul wasi', kata Nabi. Jadi bukti dia tenang-tenang, kita tengok orang susah, orang miskin. Orang miskin biasanya anak ramai, rumah kecil, anak ramai, bilik tak ada. Tahu-tahu je tahu. Rumah orang besar-besar, rumah kaya-kaya, 3 orang je. Dia, bini, anak, seorang. Cuma anak orang. Rumah besar, ada 5 bilik. Kereta besar, tapi anak tak ramai. Muda lagi, 30-an, 40-an. Sebab apa? Sebab tadi tak nak sakit. Tak nak beranak aku, setakat ni dah. Ada main gitu. Jadi gitu. Orang miskin, rumah tak ada bilik, tak ada apa. Tapi anak ramai, makan selera. Orang susah. Dia kerja berat kan. Oi, makan. Kucing lompat kaki belakang sangkut. Punya tinggi. Orang tua bagi perumpamaan. Banyak makan nasi. Kucing lompat tak lepas. Dia kata. Mana kaki lompat belakang sangkut. Tinggi sangat. Makan banyak. Anak ramai. Orang kerja, orang duduk kat rel kereta api, dekat stesen kereta api. Biasa anak ramai cikgu. Saya tak tahu sebab apa. Bawa kajian, rupanya tahulah apa yang. Nah, rumah tak ada bilik. India yang duduk tepi-tepi rel kereta api apa kan. Anak dia memang ramai. Kereta api lalu setengah jam sekali ngawai. Anak setahun sekali. Kita buat kajian, rupa ni walaupun rumah tak ada bilik, dia orang susah, dia tenang. Walaupun dalam keadaan kita nampak tak tenang. Saya teringat kisah kalau orang tenang ni ialah kisah Nabi Allah Sulaiman dengan burung dia. Burung yang dia bela dia bela burung. Kemudian suatu hari burung tu kata, wahai tuanku Nabi Allah Sulaiman, aku nak keluarlah daripada rumah kau. Kau ni apa benda ni? Aku dah sediakan kau makan, minum, tempat yang begitu cantik dengan sangka ni. Kau nak apa? Aku nak balik ke kampung halaman aku. Walaupun makannya mewah di sini, tempatnya luas, tapi aku nak balik. Dia buat, lepaslah. Suatu hari Nabi Sulaiman belayar dengan apa ni, orang istana tu semua belayar. Belayar jumpalah dengan burung dia tadi berada di tengah laut. Duduk dalam sabuk kelapa. Ada anak, ada bini dia. Ada betina dia. Tenggelam timbul. Nabi Sulaiman pun menyapa dia. Kau seronok duduk dalam keadaan macam ni, di lambung ombak macam ni, kau seronok. Aku lebih seronok berada di sini, kan inilah tempat aku yang selesa. Walaupun di lambung ombak bagaimanapun, aku ada anak, aku ada isteri, aku ada kehidupan aku lebih seronok. Maknanya ceritanya kehidupan itu ialah rumah itu muasih, maksudnya ialah ketenangan kepada siapa yang duduk. Kalau kita kata kita tenang di rumah besar, silakan. Di rumah kecil, silakan. Saya duduk pada 5 apartmen. Masa tu tak siap habis lagi. Saya di antara 3-4 orang yang duduk di situ. Saya duduk, saya rasa tenang. Cuma rumah 3 bilik, luar 1000 lebih kaki. Saya duduk bertiga je masa tu. Nak tidur malam cukup senang, satu kunci saya buka. Tapi bila pindah mari duduk semedi, ada 5 kunci tiap malam kena check. Sebab ada 5 sliding, 5 pintu. Atas ada 2, bawah ada 3. Nak buka satu krek, sliding kena tutup, ambil kayu geluti kena selit celak. Oi banyak. Kalau duduk apartmen satu je. Ya, kalau nak bubuh solek pun bubuh di grey tu 5, so banyak. Ni hak cerita betul. Ceras. Kawan saya duduk apartmen 5 solek dia bubuh. Dia balik cuti. Dia datang 5 solek duduk di beranda di atas tingkat-tingkat, ada 5 sekali dengan sepanas semua 10. Siap susun lagi. Dalam tu dia ada ring tau. Solek kalau dia panjang, maka ring dia banyak. Sebab tu dia punya kunci gigi dia tu macam tu. Dia ada 3 ring, ada 5 ring, ada 10 ring. Tengok panjang besar lebar dia. Dia buka dengan sepanas 10, dia letak ring itu. Dia tak semula ring, dia susun 5. Solek susun. Dalam rumah semua tak ada. Orang tolong bersih lah. Dengan TV-nya. TV dinding, hak kat dinding pun hilang. Ceras. Hebat, solek. Sebab tu yang paling baik ialah kalau nak beli mangga bukan hak jenis solek tu. Kalau solek hak betul mahal, dia pun hak mangga, hak dia kena guna cutter. Sebab yang tu dia tak boleh nak guna screwdriver apa yang biasa tak ada. Dia kena master key dan sebagainya. Tapi kalau solek dia guna sepanas 10 je. Dia cungkir upir yang depan dia. Maka hak lain akan gugur terus. Sebab tu dia siap letak sepanas 10 tu. Nak bagi tahu bahawasanya aku buka rumah kau ni ya. Yang ni
Di gerai rumah kita yang ni tu dengan rumah jiran sebelah sama nombor. Sama. Rumah saya dengan rumah jiran sebelah. Saya pintu utama, dia pintu dapur. Itu dia tukar. Sekali kunci dia tinggal. Macam mana? Pinjam. Bang, pinjam kunci je. Kunci apa? Kunci gerai biasa. Ambil. Serangkai Ustaz. Serangkai pun dia ada berapa je. Gerai tu kan 1, 2, 3 je. Atas, bawah, belakang. Saya betul dah satu tank tak boleh. 2 tadi, tank yang ketiga. Yang ni yang mana bang? Dapur. Dapur dia sama dengan pintu saya. Boleh ke? Boleh. Jadi kita tahulah. Mana hak kita boleh, hak dia pun boleh lah. Tapi kita tukar pun biarlah. Mana kalau suntuk-suntuk adalah spare dia. Tapi sebab tu dalam yang ketiga ni disebut oleh Nabi SAW syarat bahagianya wal jarus salih, jiran yang baik. Bila jiran baik macam jadilah tukar kunci tak apalah. Mana dia baik, kita pun nak kerja pun rasa seronok, nak outstation pun rasa okey sebab jiran baik. Saya pernah duduk di Mersing. Jiran saya Cina kafir, Cina kafir. Cina belum kenal Islam lagi lah. Tapi soleh dia, baik dia. Kita boleh sebut juga perbuatan dia soleh. Saya suka menjarikan. Di musim tu hujan tak menentu tepi laut. Saya pergi pagi, saya balik petang, saya bawa nasi, saya siap-siap. Saya tahu dah saya pergi tu akan dapat udang gado, akan dapat ikan. Jadi makan tepi pantai nak beranak. Tengah hari saya tak balik, petang boleh balik semayang tepi laut je. Hujan lebat. Tiba-tiba maghrib saya balik lah. Aku tak perasan kain baju saya tengok. Maghrib tu tiba-tiba Cina tepi tu mari sembah saya. Ustaz, sorry ya. Kata apa pasal lah Cina ni menyembuh aku pagi-pagi yang malam. Tadi hujan lebat, itu baju saya tolak dalam masuk. Tetap opus, kita jemur di luar kan. Yang bergerak tu. Kasut adik saya letak dalam takut basah. Sorry ya. Saya tak sentuh baju, saya sentuh itu besi saja. Punya baik dia tolak ampaya saya masuk opus, minta maaf lagi, takut saya terasa dia tolak kain tu, dia pegang kain. Dia pegang kain jadi kita tak najis lah. Dia minta maaf. Sorry ya, saya tak pegang kain, saya pegang besi saja. Maksud apa tu? Maksudnya dia faham, takut nanti kalau pegang kain saya kena siras mula dan sebagainya. Nak ceritanya jarus salih, jiran yang soleh, yang baik. Bila dia tak ada, hujan pula. Saya suruh anak-anak saya tolong dia balik. Tak dalam balik pakaiannya. Hasil daripada situ kita nak pergi mana-mana pun kita tak risau. Tak apa, hujan apa tak apa. Anti sebelah dengan angka ada tu okey tu. Kalau dia ada, kata kalau dia tak ada basah juga. Maksudnya kalau dia ada kita rasa tenang. Dia pun sama juga. Belum lagi kita cakap apa-apa dia, terima kasih ustaz, terima kasih ustaz lah. Dia tolong angkat saya punya kain tolak dalam. Terima kasih ha. Itu jarus salih. Yang lain lagi kita sebagai orang Islam lagilah nak yang baik, jiran yang soleh. Sebelum jiran tu jadi soleh, kita kena soleh dulu. Bukan tukar nama soleh tak. Kita kena jadi baik dulu. Kita nak ajar jadi baik, suruh dia jadi baik, kita kena baik dulu. Kalau kita buat makanan, hantar ke sebelah. Nak jadi baik. Cepat-cepat tengok je. Assalamualaikum. Cepat-cepat bagi salam. Walaupun kita pakat besar. Jangan tunggu dia bagi salam dulu. Kadang-kadang orang nak tengok dia ni, bang naik pangkat ni, naik jusar ni, tengok bagi salam tidak. Dulu masa 48 bagi salam. Oh, yang manusia dia macam-macam dia punya, orang tahu. Pegang telefon. Senyap, pakat senyap, selisih macam tu je. Oh. Cepat-cepat sebab bagi salam Nabi dengan para sahabat tak dan para sahabat. Saya Ali menyaut sekali belakang dia nak bagi salam kat Nabi. Belakang pelopak Assalamualaikum. Tak dan juga kepada saya Ali. Saya Ali kata ya Rasulullah, dan ke kau saja aku tak dan, bagilah aku bagi salam sekali. Maknanya lambat. Nabi cepat-cepat bagi salam. Gitu. Kita nak jadi soleh, nak jadi orang sebelah tu baik, kita kena baik. Makanan kalau boleh kita hantar. Tapi hantar tu kau hantar dengan jangan bubuh dengan Tupperware, jangan bubuh dengan Vantage ke Korel. Sebab kalau bubuh dalam bekas yang mahal-mahal, kita niat suruh bayar balas balik. Sebab takkan Tupperware tak hantar kan. Duk tunggu sebulan tak hantar, 2 bulan, 3 bulan, masuk bulan ketiga barulah hantar.
Hantar pula, ya Allah kita hantar itu mi udan penuh tak nampak mi. Dia mari hantar ikan sini. Ikan sini dalam kuah lebih mata ikan tongkol 2 biji. Klik klik. Laut tak ada apa. Ya Allah. Menyumpah kita. Sebab apa? Sebab kita niat supaya ada balasan lebih baik daripada apa yang kita beri. Soleh tak? Dah. Bagi je. Cari tapawai yang tipu bubuk hantar. Tuan kita kata kat beda sebelah kat kira apa kan hantar. Jangan harap apa-apa. Kalau dia hantar balik alhamdulillah. Dia tak hantar subhanallah, kita dah agih dah. Jadi baik, jadi soleh. Kita ajar dia soleh, tengok dia tak ada tipu-tipu hujan lebat. Suruh anak kita tolak ampai yang masuk dalam. Lepas tu WhatsApp dia, minta maaf tadi anak tolak tu baju masuk dalam hujan. Cukup. Sebabnya takut nanti dia sengaja nak basahkan pakaian. Dia pun ada juga orang letak kapek luar rumah. Kita ingat tu takut kena hujan, kita pun tolong angkat. Rupa-rupa dia nak suruh kena hujan. Ada. Orang letak kapek atas tempat depan pos tu supaya hujan kena dalam seminggu, supaya debu dia nak pergi ke kedai mahal. So letak kat luar ada. Kita pakai alih rupanya kapek tu kucing berok. Ada juga. Lepas tu kita WhatsApp nak tahu tu. Aku tu nak angkat kapek kau ni. Tak apa. Kapek tu tek kucing, aku nak tu jemur tu, nak suruh kena air hujan seminggu. Pula. Jadi jangan. Orang kata nampak orang nak tidur, kita pun sorong bantal. Dia rupanya tak boleh tidur atas bantal. Sebab tu sakit kepala tu sebab dia duduk atas bantal. Rumah dia tu dia buang semua bantal. Sebagai contoh. Jadi kita tanya dia lebih kurang. Dan akhir sekalinya wal markabul hani, itu rukun bahagia yang keempat yang Nabi sebut, iaitu adanya kenderaan yang menenangkan kamu bila kamu naik. Markab al-hani, maknanya ada kenderaan yang cukup untuk menyampaikan kamu kepada satu destinasi. Bukan mewah, ikut kesesuaian. Kalau kita kata perlu kepada apa ni KI30, kata tu kata anti, aku suka jalan ataupun suka berpaya, silakan. Ataupun apa, tengok kepada keperluan. Itu hani, menenangkan. Dan kalau kereta kita tu, kalau kata 7 seater, kereta kita apa MPV, satu kursi je untuk kita sebenarnya. Walaupun dia ada 7 kursi, 8, satu je untuk kita. Yang lain untuk orang punya, bukan kita punya. Kita satu je. Kalau kita pemandu, situ yang kursi kita. Yang 7 lagi orang lain punya. Tapi kita tak kongsi dengan orang. Tak ada orang bawa kereta kaki belunjur sebelah ada. Kaki belunjur sebelah tangan pegang ni, aku belakang ni begitu. Tak ada. Yang tu orang punya. Lalu budak sekolah nak pergi sembahyang Jumaat, hujan panas, buka kereta, lagi-lagi welfare, tekan kunci je. Tekan buka kanan, buka belakang, buka sarung murung. Orang boleh naik ke atas lagi. Tapi dah terus tinggallah budak-budak 5-6 orang jalan kaki nak sampai ke Furqan sebagai contoh. Kenapa kereta kita tak ada kebajikan? Tidak menenangkan. Patut kereta kita isilah itu yang akan membawa kita ke syurga nanti. Saya ingat arwah mak saya nak beli kereta Satria. First saya kerja gaji pertama tahun 97, saya duduk di Miri. Beritahu dia kata, mak nak beli kereta apa nak beli Satria. Di bawah kampung pun tahu dah Satria ada pintu 2. Satria, hak mana dia kata? Katalah pintu 2 tu comel, dia kata tu aduh. Oh, nak beli tu. Itu kereta tak ada kebajikan. Apa pula tak ada kebajikan? Pintu 2 boleh naik. Kalau kahwin, mu bening dia kata. Kahwin katakan bening. Kalau mu kahwin, isteri mu duduk menyusuan. Mu nak tupai orang duduk belakang. Macam mana? Kita lipatlah kursi. Anak nak tengah menyusu. Tak akan lipat kursi menyusahkan anak kecil di atas ribu bini. Mu akan tahu. Mu tak akan tolong orang yang panas ke hujan kerana bini mu ada depan. Itu tak ada kebajikan. Mu beli kereta pintu 4. Kalau ada pintu 8 mu beli pintu. Saya pun tak ada di Batam ni. Belilah kereta Iswara Aerobek. Kereta kebal 4 segi. Iswara Aerobek. Satu-satu kereta baru saya beli tu. Jadi bila dah kahwin ada anak memang betul lah. Kita suka tupai orang yang budak-budak naik kereta. Jadi anak kita, isteri dengan anak-anak duduk depan. Jadi belakang, jadi jumpa orang naik. Orang mungkin boleh tumpah. Tapi kalau Satria dia memang payah. Payah sebab ada sekatan. Kita bukan tak nak tolong tapi payah. Susah. Jadi kereta tak ada kebajikan. Jadi tidak hani. Tidak markab al-hani. Kita nak markab itu hani, menenangkan kita.
Seronok kita. Tenang ni dia akan bawa kita ke syurga dengan kita bantu orang, tolong orang dan sebagainya. Itu maksud dia. Jadi bila dapat empat itu akan tercapailah rukun kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat kata. Di antaranya itu di antara. Ada lagi hadis-hadis lain yang menceritakan mengenai apa ni kebahagiaan hidup dunia dan juga di akhirat. Baik, kita tengok sikit Bidayatul Hidayah muka surat. Syekh. Dia seorang aja tak tahu. Satu. Adab menjadi imam. Okey. Ada menjadi imam. Baca dah kan? Ya. Berhenti dekat mana tak ingat dah. Sekejap Ini pada kitab jari saya 102 17 hari bulan 8. Betul? Yang keenam, hendaklah imam berdiam sekejap selepas membaca suratul Fatihah untuk dapat mengambil nafasnya dengan sempurna, dan hendaklah makmum mengambil peluang masa berdiam imam itu untuk membaca suratul Fatihah. Sunat situ Maka dengan demikian makmum akan dapat sepenuhnya mendengarkan bacaan imam, dan ia jangan membaca surah pada sembahyang yang imamnya telah meninggikan bacaan surah kecuali bila ia tidak mendengar bacaan imamnya itu. Maksudnya sini imam diam sekejap sekadar bacaan Fatihah biasa. Tenang dulu sekejap Bagi ruang kepada makmum untuk dengar bacaan imam, satu. Yang keduanya, makmum itu ada tenang. Sebab kalau kita dengar imam tengah baca, kita pun baca juga, kita akan jadi nak kata serabu tak serabu, kita akan jadi terganggu. Lebih-lebih lagi kalau imam baca ayat tu yang mungkin dia sendiri pun tak familiar dengan dia ayat. Dia baca baru nak baca dan sebagainya, tergagak-gagak. Kita belakang ni hafiz sebagai contoh. Jadi imam depan tu biasa-biasa je. Tu hafiz dipanggil muqaddam. Dia ambil amal yang tasalah ke bawah. Surah pendek-pendek. Tiba-tiba tergagak atau sebagainya, maka peluang untuk makmum teguh tu susah. Jadi bila dia diam celah-celah tu, dia dah habis baca Fatihah, dia pun diam. Makmum pun baca Fatihah ketika dia imam. Kemudian imam baca surah, makmum boleh mendengar surah dengan sempurna. Tu gitu. Jadi sunat dia. Ketujuh, hendaklah imam jangan membaca tasbih rukuk dan tasbih sujud lebih dari 3 kali. Kalau sembahyang jemaah, jangan baca lebih daripada 3 kali kalau dia sembahyang berjemaah. Kalau dia sembahyang seorang, bacalah berapa ratus kali pun tak apa. Imam Syafi'i dia sembahyang malam, dia baca 15 juzuk rakaat pertama, 15 juzuk rakaat kedua. Imam Syafi'i yang puak-puak Wahabi tak nak pakai Imam Syafi'i. Itu Allah Imam Syafi'i. Dia kata Imam Syafi'i bukan maksum. Itu bukan kira maksum. Bukan kira maksum. Kalau nak kira ibadat pun dah cukup lah. Nak banding dengan orang yang hebat zaman ini, nak banding semayang malam 2 rakaat Imam Syafi'i, satu Quran dia baca. Orang kata tak nasab Ustaz. Kita baca, dengar ayat tu, kita baca, kita tu siapa? Kita baca 1 juzuk pun kat dengan sejam. 2 juzuk 2 jam, kena hak tengah pula. 1 juzuk kat dengan 2 jam. Pada surah Yusuf ke, surah apa nak tengah-tengah, jangan-jangan kita baca surah Ibrahim tu. Hai, tak nasab Ustaz. Kita ukur dengan kita, memang tak munasabah. Ukur dengan kita. Kalau kita munasabah tak munasabah, Nabi Isra' dan Mi'raj naik ke langit, Nabi tak munasabah. Orang Quraisy duk tolak tu sebab itu, sebab tak munasabah pada akal dia. Sebab tu perbuatan alim ulama yang telah makamnya tinggi dan jadi para wali-wali ini, dia kharij lil adat. Kharij lil adat makna keluar daripada adat biasa. Ada kita jumpa orang yang ada di Mekah, sedangkan barulah kita jumpa dia di Malaysia. Dia hantar kita nak pergi haji.
Tiba-tiba dia jumpa dia buat haji. Nak kata apa? Kharij lil adat. Kharij keluar daripada adat. Ada kata khariq lil adat, mencari adat. Tak berlaku pada adat biasa. Baca Quran satu rakaat 15 juzuk. 2 rakaat 30 habis. Khatam Quran dalam satu malam. Kita kata tak boleh. Tak boleh pada akal kita yang biasa, memang tak boleh. Tapi pada akal orang yang sentiasa tahu kehebatan alim ulama dahulu, dia terima pada akal. Itu keadaan dia. Dia tak boleh. Itu maknanya kehebatan alim ulama dulu. Kehebatan alim ulama dulu. Dia sembahyang seorang boleh. Kan Nabi SAW sembahyang, tiba-tiba sama Al-Farisi datang, seronok dia tengok Nabi sembahyang, tak ada jemaah dari sembahyang sunat. Dia tak, aku ikut Nabi orang yang tak ada ni lah peluang aku dengan Nabi. Sembahyang. Rakaat pertama Nabi baca Al-Baqarah, sambung lagi Ali Imran, sambung An-Nisa. Berapa juzuk dia baca pada rakaat pertama sehingga habis tu. Cerita kat member dia pagi esok, sekali ni ada berlaku, aku tak ikutlah Nabi nyanyi. Sembahyang sunat Nabi panjang sampai hampir subuh kalau dia sembahyang. Dia akan tidur sebelum subuh sekejap, sebelum bangkit subuh. Begitu panjang. Berapa kali khatam wallahu alam kita tak tahu. Ini Imam Syafi'i 15 juzuk sekali dia baca. Adat dia kata tak mungkin habis. Masa bagi dia Allah telah pendekkan, mungkin panjangkan bacaan dia. Bacaan tertil, bukan yang baca laju, tak dengar apa, tak ada sifat huruf dan sebagainya, tak. Tapi Allah bagi ke dia benda yang khariqul adat. Itu karamah bagi dia, kelebihan istimewa. Jadi di sini nak sebutnya ialah kalau kita jadi imam, tak boleh baca lebih daripada 3 kali, dan jangan lebih ketika membaca tasyahud awal daripada perkataan Allahumma salli ala Muhammad. Ini soalan yang saya kena di Jais. Kita baca selawat terlebih at-tahiyat. Dia tanya soalan yang simple-simple. Kita ingat ke bab negara ke bab Wahabi Syiah ke apa, kita duduk standby soft-soft. Dia mari tanya, Syekh, baca tahiyat awal Syekh. Alamak, temuluga Jais suruh baca tahiyat awal. Temuluga tahu dia baca tahiyat. Saya baca ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syekh, apa Syekh tambah kata? Sunat ke makruh? Garu hidung je. Sunat lah Ustaz. Sunat apanya? Anta tambah sendiri tu. Masa tahiyat akhir je. Tahiyat awal setakat Allahumma salli ala Muhammad. Ali tak ada. Tak sunat Ali. Maksudnya ahli keluarga tak sunat dalam tahiyat awal. Kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, setakat Muhammad sahaja. Tahiyat awal. Tahiyat akhir baru Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama salata Ibrahim tu. Itu akhir. Tahiyat awal setakat Muhammad sahaja. Itu masuk dalam temuluga tahu dia Jais. Dia ambil yang halus-halus macam ni. Kita duk ingat kebab pentadbiran negara je kan. Dia ambil yang kecil-kecil. Maka di antara ni lah saya ingat. Saya kena ni sebab saya sambung wa ali sayyidina Muhammad. Ada ahli keluarga Muhammad barulah kita bangkit. Tak sunat Ali Muhammad, tak sunat. Yang sunat setakat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ataupun ala Muhammad, tak ada sayyidina Muhammad. Tak ada wa ali. Kita biasa terlebih. Kita lebih. Dan nak ingat juga masa tahiyat banyak yang terkucing. Asyhadu التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا Ini ambil kira yang kat situ. Pasal kajian dia dan dengar rumus daripada orang bila baca asyhadu alla. Dia sebenarnya asyhadu ada ha, tapi oleh kerana nak cepat asyhadu alla. Dalam azan pun saya pernah dengar asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad, asyhadu asyhad. Mana huruf ha? Kalau asyhadu tak ada maksud, boleh jadi aku makan wudu.
Kalau asyhadu aku bersaksi. Kalau asyhadu aku makan wudu. Tak ada makna asyhadu. Asyhadu. Tu ingat. Yang ke-8, hendaklah imam jangan membaca selain daripada surah Al-Fatihah pada 2 rakaat yang terakhir pada sembahyang yang 3 rakaat atau 4 rakaat, dan janganlah ia suka memanjangkan bacaan seperti memanjangkan doa dalam tasyahud akhir selepas ia membaca tasyahud yang wajib dan selawat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tak perlu dipanjangkan doa-doa dalam tahiyat dan sebagainya ketika sembahyang kita berjemaah. Nak jaga muraikan jemaah. Tu tak perlu nak panjang. Kalau seorang tak apa. Kama sallallahu alaihi Habib Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma fil lima qaddamtu wa ma akhadtu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Itu panjang. Itu doa tambahan kalau seorang-seorang kita bacalah doa tu Kalau kita berjemaah tak boleh baca. Sebab takut nanti jemaah belakang tu dia nak jemaah, tiba-tiba dalam tahiyat tadi dia mulah sakit perut, nak buang air dan sebagainya. Kita duduk panjang pula waktu. Akhir sekali dia pun bagi salam mufarakah, habis pahala jemaah dia. Bagi contoh kan. Dan yang ke-9, adalah imam berniat ketika memberi salam itu akan mengucapkan salam kepada ahli jemaah, dan ahli jemaah pula berniat dengan salam mereka itu menjawab akan salam imam. Itu salah satunya. Dan ada katanya seperti tasawufnya di sebelah kanan dan kiri itu adanya jin-jin Islam dan juga para malaikat. Maka mereka juga akan menyambut salam kita. Sebab itu bagi salam dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, tak payah buat ayat ombak lah Semasa-masa kita tengok ada ayat ombak kan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia hanggup dulu, dia tarik. Ada. Biasa-biasa je. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak payah. Assalamualaikum warahmatullahi. Sok hanggup bawah, akak balik. Ada tu. Ilmu mana tak tahu. Ke-10 sikit lagi kita habis akak doa tu. Hendaklah imam duduk sekejap selepas selesai daripada salamnya, dan hendaklah ia berhadap kepada para makmum dengan mukanya, dan jangan ia menoleh ke kiri dan ke kanan. Dan jikalau ada jemaah perempuan di kalangan makmum itu, maka hendaklah mereka bangkit lebih awal, dan hendaklah jangan ada di kalangan para makmum lelaki itu orang yang bangkit meninggalkan tempat duduknya sebelum imam bangkit daripada tempat duduknya. Dan hendaklah imam bangkit daripada tempat duduknya menuju ke sebelah kanan atau kiri, tetapi menuju ke sebelah kanan itu adalah yang terlebih afdal. Selepas dari baca la ilaha illallah wa la syarikalah tu 10 kali, Allahumma ajilna minan nar, kita berpusing ke kanan untuk lihat jemaah begitu. Kalau ada jemaah perempuan dekat dengan imam ataupun tuan imam tu kecil, maka dekat muka dia bertemu dengan muka imam, maka seelok-eloknya dia mengelak ataupun tutuplah langsung dan sebagainya. Sebaik-baiknya begitu sebaik-baik, sebab takut timbul fitnah. Imam pula bini balik kapur pula. Ada belakang tu pula janda dah 2 tahun. Dia tengok kenyit mata, padahal dia pedih mata. Cik Mai kata, kenyit mata kat aku dah. Dia jadi fitnah. Tak boleh tengok lama-lama dia akan menimbulkan sesuatu yang tak diingini. Dia begitu. Tapi dalam bab belajar tu, dalam cerita lah, bab tu kita belajar, kita akan buka langsir ataupun buka tirai dan sebagainya untuk mendapat pahala melihat wajah imam ataupun wajah guru. Ke-11, janganlah imam mengkhususkan dirinya ketika membaca qunut dalam sembahyang subuh, dan hendak ia berdoa dengan lafaz Allahumma hdina fi man hadait. Jangan sebut Allahumma hdini fi man hadait. Itu mana mengkhususkan untuk imam saja. Boleh tak sah, tapi imam kelekut kan. Dia doa untuk dia ya. Macam doa lah. Allahumma ufilli wa liwalidayya. Jemaah belakang dia tak faham. Amin. Amin. Dia minta untuk dia seorang. Tu imam kedekut dia panggil. Allahumma hdina. Nah. Kalau sebut nak menunjukkan ramai. Kalau ni seorang dia. Allahumma ufilli seorang. Wa liwalidayya seorang. Kalau Allahumma ufir lana,
kami semua. Hai Tuhan, ampunkanlah dosa kami semua. Wali walidina, bapa-bapa kami semua. Kami. Jadi imam janganlah mengkhususkan dirinya ketika membaca qunut. Bacalah untuk jemaah sekali. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina syarra ma qadait. Dan hendaklah ni tengok makna, ya Allah, tunjukilah mahdina, ihdinalah, tunjukilah kami akan kami bersama orang-orang yang telah Engkau tunjuk. Fi man hadai, siapa Allah petunjuk? Orang-orang dahulu, para nabi sebagainya, ada petunjuk Allah Taala. Wa afina fi man afait, afiatkanlah kami bersama orang-orang yang telah Engkau beri afiat. Wa tawallana fi man tawallait, begitu juga berkatilah bagi kami pada segala sesuatu yang telah Engkau berikan. Sebab tu bila kita baca doa qunut tu, kita hayati betul-betul. Macam doa di antara duduk antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ada 8 situ doa. Tapi kita nak baca laju. Rabbighfirli warhamni. Fa'ni Allahu akbar. Allahu akbar. Baca nak laju mana, sebab kita tu sembahyang juga. Rabbighfirli warhamni, Tuhan ampun dosa aku, warhamni kesian aku, wajburni, tolong protect aku daripada COVID-19. Jubur jabrun, jubah. Jabar ini maksudnya ialah protection. Tolonglah ya Allah. Jabar, kuatkanlah aku penyakit-penyakit yang menimpa, apa ni, maksiat-maksiat yang melanda di sekeliling aku, tolong hindari aku. Warfa'ni, setelah itu tinggikanlah darjat aku. Warzuqni, berilah rezeki kepada aku. Wahdini wa'afini wa'fu anni, tunjuk aku, afiatkanlah aku, sejahterakanlah aku. 8 doa situ. Kalau kita baca betul-betul, termasuk juga doa qunut ni. Wa barik lana fi ma a'tait, berkatilah yang Kau telah berikan kepada aku sebagaimana Engkau berkati mereka yang terdahulu. Wa qina syarra ma qadait, jauhkan aku daripada syarr, keburukan yang telah Engkau tetapkan kepada aku. Kalau ada keburukan yang telah Engkau tetapkan, Engkau syarr, buangkan syarr itu daripada aku ya Allah. Dan hendaklah imam meninggikan suaranya dengan qunut, dan para makmum hendaklah mengaminkannya di belakang, dan mereka janganlah mengangkat tangan ketika berqunut, kerana perkara itu tidak sabit daripada perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini perbahasan mengenai angkat tangan ataupun tidak menjadi perbahasan. Dan di sini Imam Ghazali bawa, dia kata tidak perlu mengangkat tangan. Mereka janganlah mengangkat tangan ketika berqunut, kerana perkara itu tidak sabit daripada perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini perbahasan. Ini perbahasan di antara alim ulama mengenai mengangkat tangan ketika doa dalam sembahyang, ketika doa khutbah dan sebagainya. Ini kita bincang kemudian perbahasannya. Kemudian para makmum hendaklah membaca sendiri lafaz qunut mulai perkataan fa innaka taqdi wa la yuqda alaik sampai ke akhir lafaz qunut. Fa innaka taqdi. Orang kata kenapa pula imam kena perhatian di situ, kita kena baca sendiri. Sebab awal tadi doa, yang ini ialah declaration, pengisytiharan sendiri. Yang ini doa kita aminkan. Yang ini tidak ada doa. Di sini ialah fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Engkaulah ya Tuhan. Kita sendiri yang iktiraf. Engkaulah ya Tuhan. Tengoklah mana di bawah panjang tu. Taqdi, melaksanakan, menunaikan, mengqadakkan, wala yuqda alaik, yang tiada yang menguasai engkau ya Allah. Wa innahu la yazillu man walaita wa la ya'izzu man adait. Tabarakta rabbana wa ta'ala lakal hamdu ala ma qadayta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nanti perbahasan mengenai angkat tangan ketika qunut dan juga angkat tangan ketika doa khatib berkhutbah. Kita akan bahaskan nanti pada akan datang. Wallahu a'lam.
kita berhenti setakat dulu. Nanti kita akan berbahaskan lagi sebelum masuk pada adab-adab hari Jumaat. Ini yang dinaqalkan, yang dipindahkan daripada kitab ini, daripada Imam Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lam. Ada soalnya? Ada tanya? Ji. Hari ni tak ada. Ada satu Ustaz. Satu je. Tadi ada kawan bagi tahu. Oh. Dia kata berkenaan dia ambil wuduk dalam tandas Okey. yang tak berpakaian langsung. Ya. Kita tanya dia, kenapa dia tak pakai? Dia kata dia tak pakai, dia saja bulat saja. Dia ambil wuduk, boleh besar tak? Dia sebenarnya budak tu dia masa kecil dulu mak ayah dia larang dia telanjang. Jadi bila dah besar ni, dia dah dewasa, ada keluarga sendiri, maka dia pun nak bebas. Dia pun telanjang. Ada kan? Ada spesies orang yang suka telanjang dalam rumah, mandi satu hal. Saya pernah jumpa. Sebab ni pengaduan daripada isteri, Ustaz, saya nak buat macam mana Ustaz? Saya rasa suami saya ni dah macam bukan kena santau, dia kata macam kerasukan. Sebab dia tu memang umur panjang, bilik 5, sini dapur, bilik mandi, sini bilik mandi dalam bilik. Tapi dia suka mandi kat dapur. Lepas tu tuala tak bawa. Kita duduk tengok TV Selamat Pagi Malaysia, dia pun jalan masuk bilik. Abang tak malu ke? Malu apa lagi? Awak saya sama je. Ketua lah dia sengaja tak bawa. Dia mandi kat dapur, ada bilik air kat dapur. Dia kata gini Kak, masa kecil dulu ayah dia tak bagi telanjang. Jadi bila dah besar dia lepas bebas, dia telanjang ikut sekolah. Biarlah Kak. Dia telanjang cuma pastikan pintu dikunci, takut postman buka. Terkejut semua. Terkejut postman tengok gede-gede macam bapak toyo lah kan, lari. Jadi hukum dia makruh. Air sembahyang dia sah, hukum dia makruh. Macam kita juga lah mandi telanjang, mandi telanjang. Telanjang bulat lah. Kalau kata telanjang pakai spender tu okey. Sebab kita dibenarkan untuk tutup antara pusat dengan lutut. Pakai kain basah yang kecil pun tak apa. Yang tak nampak kemaluan depan dan juga belakang. Begitu. Perempuan pun sama juga. Kain basahan dia dengan kain basahan kita sama. Jadi dia tak perlu tutup sampai atas sampai ke bawah. Dia perlu pusat hingga ke lututnya. Ketika dia nak mandi berada dalam tandas dan sebagainya. Orang yang telanjang bulat ketika dia ambil air sembahyang, terutama sekali tandas bulat, dua kali makruh. Dalam tandas yang tidak ada sekatan langsung, bercampur bilik mandi dengan tandas tu, kita pun nak baca bismillah. Banyak benda yang kita tak terbuat ketika ambil air sembahyang dalam tandas. Oleh kerana itu hukumnya adalah makruh tapi sah. Yang telanjang juga makruh tapi sah. Mana sah lah, tapi makruh, tidak digalakkan. Tidak digalakkan. Bagi tandas yang bilik air, tandas, maksudnya tandas tertutup kemudian bilik air, yang tu khilaf. Ada perbahasan, ada kata boleh baca basmalah, boleh baca apa juga doa yang berkaitan dengan air sembahyang. Ada pun yang dalam tandas betul-betul, tandas mangkuk tu kita nak baca basmalah, itu tak dibenarkan. Sebab tu dikira tidak menghormati akan lafzul jalalah, bismillahirrahmanirrahim, ke selawat dan sebagainya, kerana ada nama Allah di situ. Jadi hukum dia sah tetapi makruh. Jangan dibuat. Boleh lah kalau Nabi tengok, Nabi kata Allah macam tak boleh nak tutup dah, bukannya besar mana dah kecil je, ambil tisu sambung 3 pun cukup dah kan. Tapi dah jenis minat, suka telanjang. Ada pesen begitu. Susah tak nak mandi wajib kau buka dah sekejap. Takut tak sah takut kain ada pakai, takut mandi jiru tak kena habis kat pusat tak masuk air, buka sekejap lepas tu pakai baliklah ketika nak ambil air sembahyang. Sebaik dan seelok-eloknya. Tapi ustaz umur kita tandas dengan bilik air sekali, macam mana nak buat? Ambil air sembahyang tak ada bunyi zahir lah. Bismillahirrahmanirrahim tak ada bunyi lah. Hanya dalam lah. Itu je. Sebab tu kita payahlah pasal rumah kita, bukan rumah kita yang buat. Sekali dah mangkuk tandas, sekali ambil air dah sekali. Itu pasal ambil juga. Saya pun sama juga. Sama dengan tuan-tuan juga. Cuma kaedah macam tu tak boleh sebut jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Kita naklah ambil benda-benda yang sunat macam tu, tapi tak boleh kalau dia bercampur dengan tandas. Lagi-lagi nampak mangkuk tandas.
Setengah-setengah tempat tu dia asing. Walaupun dia hotel, dia buat tandas lain, bilik mandi lain. Itu okey. Kalau rumah kita sendiri semolek-moleknya asing lah. Asing lah. Bilik mandi asing, tandas asing. Kalau nak pun sekali, buat ada partition, tutuplah sikit. Tapi kata banyak belanja pula. Tapi itulah hukumnya adalah makruh kan. Boleh ada masalah. So. Lagi ada? Tak ada. Ada cikgu? Tak ada. Akak mau ganti satu lagi. Pasal kunci dia lah, kunci. Ada setengah yang dululah, cerita dululah. Ada setengah yang isteri ni dia mengawalkan suami dia keluar rumah. Apabila suami dia keluar rumah, dia kunci. Suami dia tak ingat apa-apa, ingat dia je. Macam Oh hebat ni. Ada ayat tu nak juga. Okey, baik. Ini ilmu kunci lah, kunci nafsu ke kunci apa lah. Okey. Sekiranya tidak memudaratkan dan tidak menggunakan mentera-mentera yang syirik, maka dia dibolehkan. Sekiranya dia memudaratkan suami ataupun menggunakan perkara yang memudaratkan sihir tadi, mentera-mentera yang melibatkan bacaan-bacaan yang tidak sepatutnya, maka hukum haram. Hukumnya haram. Kalaulah dia baca ayat Quran untuk orang kata menjinakkan macam surah Toha sebagai contoh, dibenarkan. Dibenarkan, tak ada masalah. Tetapi apa yang saya belajar, yang saya tahu daripada arwah Tuan Guru Datuk Harudin, kalau yang demikian macam Haji Yusuf tanya tu, biasanya dia menggunakan kaedah jin. Bila kita minta bantuan daripada jin, hukumnya haram. Totally. Tak boleh minta bantuan daripada jin. Minta bantuan daripada orang kalau silap pun tak boleh. Bantuan daripada orang kita nampak. Haji Yusuf sebagai doktor, saya akan contoh dia, doktor. Saya minta bantuan dia untuk sembuhkan penyakit anak saya. Haji Yusuf pun datang, Doktor Haji Yusuf. Saya naikkan taraf pagi ni mudah-mudahan belanja makan kejap hari. Doktor Haji Yusuf mari tengok. Oh ni tak apa ni, pun injek satu bagi ubat sikit. Apa kita kata? Nasib baik Doktor Haji Yusuf sembuhkan anak saya kau tidak gila nanya. Syirik saya. Saya minta bantuan dia boleh, tetapi saya mengatakan dia yang memberi kesembuhan itu. Itulah menjadi satu kesilapan dan syirik kepada Allah Taala. Apatah lagi kalau jin. Jin yang kita memang kita tak nampak dia. Tiba-tiba kita minta bantuan kepada benda yang tak nampak. Tengok. Rakyat tak lewat apa? Sebab ni ada kuasa. Bila dia pegang kepada kuasa lain selain kepada Allah Ta'ala, maka dia syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Termasuk dalam bab sihir dalam as-sab'ul al-mubiqat, 7 dosa besar yang wajib kita tinggalkan. Di antaranya ialah as-sihr, sihir. Maka hukumnya adalah haram. Tapi kalau guna ayat Quran untuk menjinakkan, untuk melembutkan hati, tidak menjadi masalah. Baca doa je. Surah Toha, bukan tengah-tengah Quran, waliyatalattaf, baca ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun, pun boleh baca. Banyak lagi ayat-ayat lain yang boleh kita baca untuk doa sahaja. Doa bukan kunci. Memang ada dulu memang ada bila keluar je dia kunci supaya tidak bernafsu pada lain. Daripada suatu sudut nampak bagus lah. Nampak bagus sebab dia tidak buat maksiat dengan perempuan lain, tak tengok lah, jadi bodoh dan sebagainya. Bodoh kita tak nak memudaratkan. Sebab kalau seekor kucing yang kita kasih sekalipun dah berdosa, apatah lagi kucing nafsu manusia. Berdosa kucing yang kita kasih. Kecuali dalam kampung kita tu kalau tak kasih habis. Diserangnya orang ataupun khianat, habis harta benda, boleh. Tapi kalau kita saja-saja bela, kita pun kasih dia supaya dia tak beranak pinak, kita telah menutup naluri kebinatangan untuk berkawan. Dia nak ada kawanan dia untuk mengawan dah, maka kita potong dia punya orang pohon, pergi ke kedai, bayar dekat veteriner, bayarlah 100 ke injection supaya dia tidak ada nafsu ataupun putus nafsu terus. Hukum dia berdosa. Kita sekat naluri dia. Naluri binatang lebih hebat daripada kita untuk mengawan. Cuba kita dipotong untuk daripada mengawan. Nak tapi tak boleh buat apa. Macam tikus duduk dalam akuarium. Dia nampak di luar tapi tak boleh buat apa-apa. Duduk geram saja. Aduh tapi tak lagi. Aduh tak lagi. Sebab apa? Nafsu telah pun. Bukan nafsu. Dia punya anu tu telah pun dikurangkan, dia punya tenaga, tak ada rasa apa. Begitu juga binatang, haiwan. Kalau yang itu pun tak boleh, apatah lagi dia kunci nafsu dengan menggunakan
perkara-perkara yang syirik kepada Allah Taala, maka dia punya haram. Ya, untuk doa boleh, tak masalah. Wallahu a'lam. Sekadar dulu tuan-tuan, mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat dan juga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman wa ya Rahim wa ya Fattah wa ya Alim wa ya Sami' wa ya Basir. Ya Allah yang Maha mendengar, ya Allah yang Maha melihat. Ya Allah, Engkau mendengar permohonan kami. Ya Allah, Engkau melihat tangan kami yang ditadah kepada Engkau. Ya Allah, ketika mana kami berada di rumah-Mu pada ketika dan saat ini. Ya Allah, kami berada di taman-taman syurga-Mu. Ya Allah, ya Allah, kami mohon pada ketika dan saat ini. Ya Allah, tolong sampaikanlah salam kami, selawat kami kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ketika pada saat ini. Ya Allah, tidak ramai yang ziarah datang menjenguk Nabi kami kerana COVID-19 yang melanda seluruh dunia pada ketika dan saat ini. Ya Allah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa qurwatina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sampai salam kami, ya Allah, selawat kami kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda cinta kasih kami kepada baginda Rasul, agar kami dikenali olehnya dalam perhimpunan mahsyar nanti. Ya Allah, ketika mana jutaan manusia berhimpun pada ketika itu, lalu kami datang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, diberi syafaat buat kami, diberi minum daripada telaga Kausar daripada tangan mulia Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, dengan kasih-Mu ya Allah, kami mohon keampunan dosa-dosa kami. Ya Allah, segala dosa yang sengaja kami buat, dosa kecil kami, dosa besar kami. Ya Allah, dosa zahir, dosa batin kami. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami mohon padamu. Ya Allah, ampunkan segala dosa-dosa kesalahan segala anggota yang kami lakukan. Ya Allah, tangan-tangan putih ini tak ada hadrat-Mu pada ketika dan saat ini. Ya Allah, rupa-rupanya tangan yang penuh dipaliti dengan dosa-dosa nista. Ya Allah, tangan-tangan ini ya Allah pernah khianat kepada manusia. Ya Allah, tangan ini ya Allah ketika kami ada puasa dahulu ya Allah pernah menandatangani ya Allah untuk melakukan maksiatan di kawasan kami. Ya Allah, tangan-tangan ini juga ya Allah pernah melakukan maksiat ya Allah, membalik pakaian ke wajah ibu kami untuk dibasuh oleh ibu-ibu kami. Ya Allah, hinanya tangan kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Engkau layak untuk lumpuhkan tangan kami ya Allah, tapi dengan kasih-Mu ya Allah, tangan kami masih lagi boleh digerakkan ya Allah, boleh ditadah terhadap-Mu ya Allah, boleh bertakbir kepada-Mu ya Allah, boleh lagi memegang satu untuk beri nafkah kepada anak isteri kami. Ya Allah, tangan-tangan ini juga ya Allah akan menjaga negeri dan negara kami ya Allah daripada petualang musuh ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, mata-mata kami ya Allah, kaki-kaki kami ya Allah pernah buat maksiat ya Allah, melihat yang diharamkan oleh-Mu ya Allah, maka ya Allah kami mohon dengan kasih-Mu ya Allah, ampunkanlah ya Allah, maafkanlah segala kesilapan, kealapan segala anggota yang kami lakukan, termasuk hati-hati kami dengki, iri hati, ujub, sum'ah, takbur ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, Engkau ampun dosa kami ya Allah, ampun pula dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, sama ada yang masih hidup, lebih-lebih lagi telah kembali ke hadrat-Mu ya Allah, yang berada dalam barzah pada ketika dan saat ini ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu ya Allah, barzah itu sempit ya Allah, kubur itu gelap ya Allah, Engkau keluaskanlah ya Allah barzah sempit itu seluasnya rumah-Mu ini ya Allah, terangilah kubur yang gelap gulita itu seterangnya waktu duha dan syuruk ini ya Arhamar Rahimin, agar tenang kedua ibu bapa kami di sana ya Allah, agar tidak sakit lagi mereka ya Allah, kerana ibu-ibu kami pernah sakit kerana kami ya Allah, sakit mengandungkan kami 9 bulan 10 hari lamanya ya Allah, kemana sahaja dibawa kami ya Allah, dijaga rapi ya Allah ya Arhamar Rahimin, tidak disakiti kami dalam kandungannya ya Allah. Ya Allah, ketika melahirkan kami ya Allah, bersimbah darah mulia lahir daripada rahim suci ibu kami ya Allah, hampir habis nafas dan nyawanya ya Allah, ketika melahirkan kami ya Allah, habis segala saraf-sarafnya putus-putus ya Allah, kerana terang untuk melahirkan kami ya Allah, maka jangan sakiti mereka lagi ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, kami tidak sempat untuk membalas jasa-jasa mereka ya Allah, lantaran mereka kembali ke halaman Engkau terlebih awal ya Allah ya Arhamar Rahimin. Maka ya Allah, kami mohon padamu ya Allah akan ketenangan mereka berada di sana ya Allah. Ya Allah, damaikanlah ya Allah, damaikanlah mereka di sana ya Allah.
Bariskannya nanti ya Allah semasa umat kita nanti sebaris dengan anbiya wal mursalin, siddiqin was salihin was syuhada ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunan juga kami mohon padamu ya Allah akan guru-guru kami ya Allah, ustazah kami ya Allah yang sabar memberi ilmu kepada kami ya Allah, sahabat-sahabat kami ya Allah sentiasa di samping kami ya Allah, nasihati kami bila kami perlukan ya Allah, ajak kami ke arah kebaikan ya Allah. Ya Allah, jiran-jiran tetangga kami yang saleh yang baik, pekerti mereka ya Allah, ampun dosa-dosa mereka ya Allah, mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna izza wa syarafa waj'alna mu'minan salihan mahbuban 'indaka wa 'inda nasi jami'ah. Jadikanlah kami semua ya Allah hamba-hamba-Mu ya Allah yang dihormati ya Allah, yang dikasihi oleh segala penduduk bumi dan penduduk langit ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.